saya dipahamkan bahawa gerakan ledakan pertama ini mungkin akan berlaku di Sabah. Dia tidak akan mengadakan demonstrasi, tetapi besar kemungkinan kerajaan negeri Sabah sekali lagi akan tumbang. Kali ini, apabila Parti Warisan akan memperoleh beberapa orang ahli parlimen, ahli Dewan Negeri daripada Parti Perikatan Nasional untuk melompat masuk dalam Parti Warisan. Saudara, jangan lupa je kalau secara sikit latar belakangnya, Barisan Nasional ini dianggotai oleh Parti UMNO, PBS, UPKO dan PBRSS dalam keputusan pilihan raya 2018 cuma menang 29 kerusi. Mana kata Pakatan Harapan dianggota oleh PKR dan DAP bersama-sama Warisan Sabah juga telah menang 29 kerusi. Jadi itu pilihan raya dia yang ke-14 dulu. Sebuah lagi parti itu Star Sabah menang 2 kursi. Masa itu di Sabah dia cuma ada 29 68 campur 2 70. Hari ini ada 71. Jadi dalam pilihan raya yang lalu, bagaimanapun Parti UPKO telah bertindak keluar BN dan menyokong Parti Warisan Sabah. Menyaksikan Barisan Nasional telah berkurangan jadi 24 kursi. Manakala Pakatan Harapan punya 34 kursi sekaligus membentuk kerajaan negeri. Pertukaran parti berlangsung lagi apabila 16 daripada 17 adun Barisan Nasional dan UMNO telah keluar daripada parti menyertai Warisan, UKO dan Bebas. Kemudian pada April 2019 pula Bersatu telah melebarkan sayapnya ke Sabah dan menarik sebilangan adun bebas bekas UMNO menyertainya. Dan pada tahun 2020 telah berlakulah kemelut politik yang menyaksikan Sabah terkesan. Perikatan Nasional yang menggabungkan UMNO, Bersatu, PBS, PBRS mendakwa telah mempunyai majoriti kerusi DUN Sabah. Walau bagaimanapun yang di-Pertuan Negeri Sabah bersetuju membubarkan DUN selepas dipohon oleh Ketua Menteri. Gabungan Rakyat Sabah secara rasmi membentuk kerajaan negeri yang baru di Sabah selepas memenangi 38 kerusi daripada keseluruhan provinsi yang ada. Jadi dalam keputusannya, pilihan raya lepas, Warisan dapat 29 kerusi. Saudara, Perikatan Nasional cuma dapat 17. Barisan Nasional, terdiri daripada UMNO, ada 14 kerusi. Setelah dikhianati oleh parti PBM. Jadi UMNO, Barisan Nasional ada 14, Perikatan Nasional ada 17. Tapi Warisan ada 29. PBS ada 7 kursi. UPKO ada 1 kursi. Bebas ada 3 kursi. Jadi jumlahnya 73. Sekarang ini kalau 29, saya dipahamkan terdapat 13 ahli Dewan Undangan Negeri di Sabah akan menyertai Parti Warisan. Sebab itu kalau saya lihat dalam beberapa kiriman, saya tengok dalam internet dan sebagainya, bahawa PBS telah pun bersetuju untuk bersama-sama dengan Warisan. Kalau ini berlaku, maka berlakulah political reset yang kali ketiga. Jadi artinya political reset ini akan berlaku di Sabah terlebih dahulu. Jadi saya jelaskan pelan-pelan supaya saya cakap dengan nada yang kuat. Sabah akan mendapat kerajaan baru, iaitu Warisan dan beberapa pertubuhan, dan waktu inilah UMNO diuji. Dan dalam keadaan begini, apabila kita, ahli-ahli UMNO dah bagi tahu, di perangkat akar umbi, 145 bahagian, suruh tarik keluar daripada PN, Kerajaan Perangkatan Nasional. Jangan lagi bersama dan bersekongkol dengan parti berbumi. Tapi masih lagi, Majlis Tinggi belum lagi membuat kata putus untuk menarik sepenuhnya sebab bagi alasannya sehingga bulan Ogos, 1 Ogos nanti. Jadi besar kemungkinan Sabah akan mendahuluinya. Jadi dalam keadaan begini, saudara, hala tuju politik negara kita bertambah celarut. Nah ini keadaannya sebab itu sekarang ni macam saya katakan bahawa amarah rakyat kepada Kerajaan Perikatan Nasional sudah tak mampu dah. Tak mampu nak dibendung. Di mana-mana saja, saudara pergilah, beradalah di mana saja, bercakaplah soal politik negara. Malahan hari ini kebanyakan mereka tak mau bercakap lagi soal politik. Jangan bicara soal politik, kami mau bicara soal perut kami. Tak ada pahala sekarang ni. Sebab itu akan berlaku jajaran baru. Jajaran baru pembentukan kerajaan besar kemungkinan
Saya tak dapat lagi berjumpa dengan Presiden UMNO, dengan pimpinan UMNO, nak bergerak pun tak boleh, telefon tak berangkat, nak buat macam mana. Tapi bagi saya berkeyakinan akan berlaku jajaran baru. Macam mana saya katakan apabila UMNO diasak sebegitu teruk. Sebab itu saudara boleh dengar bahawa ada kalangan menteri dalam UMNO pun sudah mula goyang. Sebab itu mereka sekarang ni siapa dulu. Sabah terkenal dengan lompat-melompat. Betul. Secara Fazila Abdul. Betul. Sabah mereka dah rasa sebab mereka dah bosan. UMNO dia kata sebab jangan lupa saudara, kalau UMNO Sabah buat keputusan, UMNO Semenanjung tak boleh campur. Tak boleh tahan. Sebab mereka telah pun diberi otonomi. Terpulang pada bermukta. Dan UMNO mempunyai kursi bukan sikit saudara. Tak usah ramai lah. UMNO ada 14. 10 saja melompat. Kalau 10 melompat dengan 29, dia dah 39. Tapi yang saya dapat, penjelasan yang saya dapat tadi, iaitu 29 daripada warisan, 13. Dari mana saya tak tahu. Tapi katanya sudah cukup numbers. Dan Datuk Syafie Apdal akan menghadap Ketua Menteri. Dan kali ini tentulah tidak akan berlaku pilihan raya. Sebab bila dah cukup number, maka gugurlah. So Datuk IGG tumbangkan PN pilihan raya. Ini di negeri Sabah, mereka sudah memperlihatkan bahawa mereka tidak lagi mahu bersekongkol dengan Perikatan Nasional. Mereka tidak lagi mahu bersama dengan Parti Pribumi. Dan jika ini berlaku, Izzuan, autonomi, betul. Jadi jika ini berlaku, pilihan raya akan datang. Sebab itu penasihat-penasihat Yang Amat Berhormat Tan Sri Perdana Menteri, mereka sudah semakin gusar melihat kebangkitan rakyat. Dan ini apa yang berlaku di Sabah bukan berlaku oleh pimpinan politik saja. Sebab bila mereka balik ke kawasan, orang Sabah ni, kenapa bah? Apa yang kita dapat bah? Sokong. Masih lagi enggak ada kerja bah. Masalah terus, ekonomi teruk. Kita tunjuk sama ini Semenanjung macam mana Sabah membuat keputusan dalam politik. Ini besar kemungkinan berlaku. Saya cuba menghubungi saudara Musli Oli. Tak dapat lagi. Kalau saudara Musli Oli dengar saya menceramah malam ni, tolong hubungi saya sebab saya nak tahu perkembangan terbaru. Maka Syafie Apdal sekali lagi, saya Izzuan Ilyas, betul. Sebab dia memimpin Parti Warisan. Sebab dia merasakan bahawa hak dia dirampas begitu saja. Jadi pejuang Islam, minggu depan lah, sebab total lockdown akan diumumkan oleh Perdana Menteri. Well, total lockdown tak total lockdown dari segi politiknya, maka Parti Warisan akan kembali berada di anjung kuasa di Sabah. Dan ini adalah indikator menyatakan bahawa rakyat sudah pasti kali ini tindakan yang dulu tu mereka marah, tapi tindakan kali ini akan disokong. Ya Wan Azmi, Sabah boleh bah. Saya rasa kali ini rakyat akan menyokong apa saja tindakan yang dilakukan oleh warisan di Sabah. Saya berkeyakinan. Sebab apa? Sebagai memorandum kemarahan rakyat. Saya sebab dia, aduh saudara Mi Komo, terbaik Sabah. Babai bunga. Sebab ini gambaran yang saya dapat, saudara. Sebab itu saya kata political reset akan berlaku. Dan jika ini berlaku, saya tahu. Harun Anwar, Sabah je bah. Hamba ilahi, terbaik orang Sabah. Kalau saya tengok dari kiriman yang saya dapat, begitu keadaannya. Dan kalau kita melihat perkembangan terbaru ini juga adalah merupakan satu indikasi kepada suasana political reset yang akan berlaku. Dan saya nak bagi peringatan pada teman-teman kita, warga PAS Perangkat Kaumbi, jangan risau. Lebay-lebay anda juga akan dibungkuskan oleh rakyat. Kerana ahli PAS juga di Perangkat Kaumbi mereka sudah bosan dengan tidak tanduk tok-tok lebay yang di atas tu. Jadi mereka sudah hilang ketayap. Dah tak ada dah lagi nak bercakap soal membangun bersama Islam. Apa saja yang diunjurkan oleh pimpinan di anjung kuasa Sri Perdana, mereka kata bagus, baik. Malah hari ini bila kita dengar, besok saya akan ulas tentang apabila Tuan Guru Haji Hadi, dia kata bahawa Malaysia harus berkecuali dalam konflik yang berlaku di Kamazari, kuasa negeri. Betul. Berlaku konflik di Timur Tengah.
Sebenarnya banyak orang bertanya, kalau itu berlaku apakah kerajaan pusat boleh campur tangan? Nak campur tangan macam mana? Mereka mempunyai otonomi dari segi kepartian, dari segi parti, dari segi UMNO, UMNO tak boleh tahan. Yang ini Majlis Tinggi UMNO tak boleh usik, Presiden UMNO tak boleh nak cakap apa, pimpinan UMNO tak cakap apa. Kalau Bomota cakap, dengan ini kami tukar. Kami tidak lagi mahu sebab kami tahu rakyat marah sama kami. Sebelum rakyat baling kami dengan teruk lagi, maka kami tukar bersama dengan warisan. Ini akan berlaku. Sebab itu dulu saya dah bagi tahu. Sebenarnya Kerajaan Perikatan Nasional pada peringkat awal mendapat dukungan yang baik. Apabila Haji Ji dilantik sebagai Ketua Menteri, memang dapat dukungan yang baik. Rakyat mengharapkan ada perubahan. Tapi dah tak ada perubahan. Nak buat macam mana? Tukar lagi. Itu keadaan. Tak jaya tu PBS. Itu PBS buat kenyataan. PBS cuma ada 7 kursi. PBS, dia buat kenyataan betul. Saya setuju. Memang kata tak jadilah begitu. Maximus kata begini. Tunjuk. Jangan lupa bau mukhtar. Kita ada 14 kursi. Kalau 14 campur dengan 29, 33 kursi. Bye-bye. Dan ini signal nak dihantar ke ibu pejabat di Menara Dato' On. Ahli-ahli parlimen, ahli Dewan Negeri Sabah mahu menyatakan sesuatu kepada Kuala Lumpur. Ya, Assalamualaikum. Jangan marahlah. Jangan marah saya. Saya beri pencerahan. Saudara nak marah saya buat apa? Dapatan saya bukan mengadu domba. Saya bukan nak memfitnah. Dapatan saya, ini yang saya dapat. Bila saya tengok dia, saya dah 3 hari dah cerita sebenarnya. Tadi saya berhubung lagi dengan pejabat UMNO. Betul ke tak betul? Mereka pun tak tahu keadaan. Sebab, kena ingat, UMNO Sabah mempunyai kuasa otonomi. UMNO Federal tak boleh campur tangan. Kalau itu mereka lakukan. Dan ini dapatan, saya hanya memberi peringatan. Janganlah salahkan saya. Rizal Yusof tu doa saya. Mereka berdoa, rakyat sebenarnya rakyat berdoa. Saudara Syam Yusof, terbaik orang Sabah. Ini saya bukan mahukan suasana berlaku. Kita mendoakan supaya ada peace in the political stability. Kita mengharapkan negara kita mempunyai suasana politik yang tenteram. Tetapi bila pimpinan tidak melaksanakan apa yang dijanjikan, saya tak tahu apa dijanjikan sebab masa pilihan raya kecil di Kimanis, memang saya turun ke Sabah. Saya berjumpa dengan warga Sabah. Ada 3-4 tuntutan mereka. Tapi ternyata Datuk Al-Amin dalam keadaan yang gusar. Kerana mereka tidak mendapat apa yang mereka minta. Bukan jawatan. Sebab itu saya pernah bercakap dengan Datuk Al-Amin sebagai Ketua Pemuda di Sabah. Dia kata, kita minta bukan jawatan, bah. Bukan diri saya yang dipentingkan. Saya tidak penting, tapi rakyat Sabah. Sebab itu saya katakan betul. Kerana di Sabah macam mana di Kelantan. Bekalan air tidak sampai, tidak ada. Maka rakyat Sabah terpaksa menadah air hujan. Tong-tong biru penuh. Kalau saudara pergi, biar saya repeatkan lagi. Pengalaman saya berkunjung ke Kimanis. Kimanis ini letaknya lebih kurang dalam 20 minit, 15 minit saja daripada Kota Kinabalu. Pembangunan Kota Kinabalu besar, tapi rakyat melihat dengan hati yang cukup hiba bahawa bekalan air pun tak sampai ke kawasan Kimanis. Ini pilihan raya yang lepas saya pergi. Dan janjinya bahawa Parti Pribumi berjanji, ada pimpinannya, bahawa masalah air ini akan diselesaikan, masalah prasarana. Begitu juga mereka melihat bagaimana unjuran yang dibawa oleh Datuk Seri Najib untuk mewujudkan Pen Borneo daripada Sarawak sampai ke Sabah, Lebuh Raya. Tak ada terlaksana, tak berjalan, tak bergerak. Jadi mereka kecewa. Sebab itu mereka sudah mula membuat tuntutan yang bukan-bukan. Sebenarnya saya dapat juga ada tuntutan. Kiriman yang ini keluar di media sosial di Indonesia. Ini bahaya kalau mereka bertindak begitu. Sampai ke peringkatnya kalau mereka tak dilayan juga, mereka nak membatalkan perjanjian 1963. Saya kata tak boleh benda itu berlaku. Tak boleh sebab dalam pembentukan Malaysia ada termeterai. Dia tak boleh nak buat apa dah. Tapi sebab itu sekarang ni, jalan paling mula di mereka mau menunjukkan bahawa di Kuala Lumpur kena tahu. Mereka juga mau menjadi seperti Sarawak. Di Sarawak, sebab itu UMNO tidak mewujudkan UMNO di Sarawak. Di Sarawak tak ada UMNO. Kerana di Sarawak mereka kata, jangan kacau kami Sarawak. Saya ingat lagi waktu saya berbual dengan Datuk Hanifah Ahmad. Satu ketika dahulu.
Bila beliau berbual-bual dengan Tan Sri Tun Paduka Taib Mahmud, dia kata UO Sabah menentukan calon anda adalah Putrajaya. Kami Sarawak yang menentukan setiap calon, setiap perancangan di Sarawak adalah Putrajaya. Itu ibu negeri di Sarawak. Sebab itu sekarang ni warga Sabah sudah mau melakukan sama. Kami akan melakukan apa yang kami mau di Sabah. Sebab tuntutan mereka tidak dilayan. Permintaan pembangunan di Sabah tidak berlaku. Mereka tahu, mereka melihat wang diambil, wang daripada negara ini digunakan. Katanya COVID, tapi Sabah mengalami COVID yang begitu teruk sekali. Mereka berusaha sekarang, sebab itu Alhamdulillah Sabah sudah berkurangan. Hari ini dapat lebih kurang 60 saja, dah mula melusut. Artinya warga Sabah berusaha akur dengan apa saja yang diarahkan oleh pimpinan daripada Kuala Lumpur. Tetapi kehidupan mereka tidak disantuni. Rakyat semakin teruk. Tidak ada bantuan. Bantuan tak sampai. Ini keadaannya. Mereka marah. Mereka bekerja. Nak keluar duit daripada kumpulan wang sebenarnya bekerja. Tak dapat sepenuhnya. Minta supaya moratorium. Ahli-ahli parlimen daripada Sabah juga menuntut. Tak dapat terlaksana. Jadi mereka marah. Kerana itu kami di Sabah katanya tidak mau lagi pusing belakang bah. Apa cara pun bahawa Sabah kali ini akan menentukan. Biarlah Sabah memulakan gerakan reset politik yang akan mendatang. Kita sambung lagi malam esok berbicara tentang reset politik Malaysia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia. Selamat malam.